Okey, suara okey. Okey, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada semua sidang pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada petang ini 1 Jumadal Ula 1442 bersamaan dengan 16 Disember tahun 2020, hari Rabu. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi secara maya ataupun secara atas talian secara online bagi membincangkan satu tajuk kisah balaghah. Kisah balaghah. Sebenarnya tajuk dia yang besar tu, kisah balaghah tu, iaitu tentang ilmu al-balaghah. Sebenarnya yang nak dibincangkan di sini ialah muqaddimah bagi ilmu balaghah, ataupun kita panggil apa ya? Kita panggil perbincangan secara sathi lah tentang ilmu balaghah. Apa yang maksudkan ilmu balaghah. Kemudian dalam tajuk tu juga diletakkan haramiha, antara pagar dan pegar siapa yang makan padi. Okey, itu dia punya tajuk. Tapi yang kita nak fokus di sini ialah pada petang ni insya-Allah kita bincangkan tentang ilmu balaghah lah, muqaddimah, pendahuluan tentang ilmu balaghah. Di samping itu juga yang di bawah tu contoh, sebenarnya saya nak letak contoh tentang ilmu balaghah. Jadi kalau sekiranya bagi orang yang belum pernah dengar apa dimaksudkan dengan ilmu balaghah ni, jadi ilmu balaghah ni yang kita bincangkan ialah tentang perkataan tentang simpulan bahas tentang kiasan yang kita sebut tadi kan, pagar makan padi, burung terbang dipipiskan lada. Okey, itu dia punya contoh apa yang dibincangkan, tapi dalam konteks bahasa Arab lah. Okey, nanti kita akan bincangkan secara lebih lanjut lah tentang contoh tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya pada petang ni kita lebih fokus kepada perbincangan tentang pendahuluan bagi ilmu balaghah. Apa dia ilmu balaghah sebenarnya? Okey, ilmu balaghah ni dia adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang ilmu bahasa. Dalam konteks bahasa Arab kita sebut ilmu balaghah lah. Dalam ilmu bahasa yang lain mungkin ada terma-terma yang lain, tapi dalam bahasa Arab kita sebut ilmu balaghah. Dia sebenarnya begini, dia melibatkan komunikasi lah. Bila kita nak bertutur, bila kita nak bercakap contohnya, ataupun bila kita berinteraksi, kita baca teks contohnya. Jadi dia dua lah, sama ada kita bercakap ataupun kita nak baca teks. Kalau kita bercakap, macam mana kita nak menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tadi dengan tepat, ataupun dengan kaedah-kaedah tertentu, dengan pelbagaikan cara dan sebagainya. Nanti kita tengok satu-satu. Kalau kita nak memahami teks lah, sebab saya sebut tadi, di ilmu balaghah ni dua fungsi. Sama ada kita nak menyampaikan sesuatu ataupun kita nak memahami teks. Bila kita nak memahami teks, contohnya dalam kalau bagi kita orang Islam ni ayat Quran lah. Kalau kita nak memahami teks Al-Quran, kita bukan sekadar cukup kita faham perkataan, kita faham dia punya soraf dia, morfologi, contohnya perkataan tu gini, tapi kita juga perlu memahami dia punya konteks ayat, dia punya apa yang maksud tersirat di sebaliknya. Sebab kadang-kadang ayat ni dia ada dua lapis. Ayat lapis yang pertama, ayat yang zahirnya, tapi dia memberi ada ayat makna yang kedua. Itu yang kita nak kena faham. Jadi macam mana cara nak faham? Dia kena belajar ilmu al-balaghah. Okey.
kita pergi kepada yang pertama tadi. Kalau bila kita nak bertutur, bila kita nak bercakap dengan seorang mubalaghah ni, dia melibatkan komunikasi, saya sebutkan yang pertama tadi. Bila kita nak bercakap contohnya, dia yang pertama step bila kita bercakap ni, dalam bahasa Arab lah yang kita nak masuk sini, ataupun bahasa-bahasa yang lain dalam bahasa Arab. Kita contoh di sini, saya bagi dia contoh dalam bahasa Arab. Bila kita nak bertutur, yang pertama sekali benda tu ada dalam hati kita lah. Kita nak sampaikan sesuatu, mesti dia bermula daripada dalam hati kita kan. Kita nak tulis sesuatu pun bermula dalam hati kita. Kita kena ada idea apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak ceritakan. Sebab tu dalam syair Arab, Al-Akhtal dia ada menyebut innal kalama la fil fuadi wa innama ju'al lisan 'ala al-fuadi dalila. Dia kata sebenarnya bila kita nak bercakap ni, benda yang kita nak pertuturkan tu dia sebenarnya dalam hati. Apa yang kita nak sampaikan tu dalam hati. Lidah ni fungsinya cuma menterjemahkan apa yang ada dalam hati kita tadi. Itu dia punya fungsi dia. Kan? Bila sebelum kita bercakap, contohnya kalau kita nak bagi tahu, contohnya saya rasa sangat gembira pada hari ini, katakan. Okey, yang pertama benda tu mesti ada dalam hati kita dulu. Kemudian baru kita terjemahkan dengan kata-kata. Kalau contohnya orang yang bisu ke pekak ke, orang yang tak boleh bertutur, katakan, dia ada dia punya apa nak sampaikan dalam hati dia, tetapi dia tak boleh nak bertutur. Jadi dia akan sampaikan dengan melalui bahasa isyarat contohnya kan. Jadi step pertama bila kita nak bertutur ni, kita nak bercakap, kita nak menyampaikan sesuatu, sama ada kita nak menulis ke, dia mesti ada sesuatu dalam fikiran kita, dalam hati kita. Kalau sekiranya orang cakap tapi tak ada dalam hati tu, tiba-tiba bercakap je, itu dipanggil, kalau orang faham panggil merepek. Dia maksudnya tiba-tiba merapu kan. Sebab tu dalam Nahwu sendiri pun, kalau kamu tengok takrif bagi kalam dalam matan al-Jurumiyah, contohnya disebut apa, al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bil wad'i ni dia ada dua pengertian kalau kamu baca dalam syarah bagi matan Jurumiyah. Sama ada bil wad'i dengan bahasa Arab, atau bil wad'i ni maksudnya orang yang sedar orang yang ada sampaikan tu daripada keadaan yang sedar. Kalau orang yang tidur contohnya bercakap masa itu, tak dipanggil dengan bil wad'i. Jadi dia ada dua maksud situ. Jadi apa yang saya nak sebut sini, bila kita bercakap, yang pertama sekali yang ada dalam yang step pertama dia mesti ada dalam hati kita dulu. Yang kita terjemahkan bila kita bercakap. Macam syair disebut innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ala lisan 'ala al-fuadi dalila. Okey, kemudian bila kita terjemahkan melalui lidah kita, melalui cakapan kita, dia bermula dengan pemilihan perkataan. Dia kena ada perkataan kan. Sebab tu kita belajar musarraf. Sebab tu kita belajar mu'jam, sebab kita nak cari mufradat. Kemudian kita nak cari perkataan, kita nak sesuaikan. Kalau ana, contohnya ana aktubu. Okey. Ana aktubu. Ana tu kita cari dalam mufradat. Dia ana saya, aktubu menulis. Okey. Dalam saraf kita belajar kalau sikit ana kena aktubu, tak boleh ana yaktubu kan. Okey. Itu step yang dalam step yang kedua lah. Kemudian bila kita nak susun pula, contohnya ana aktubu al-maqalata. Contoh kan, saya menulis teks contohnya, ataupun ana aktubu ataupun ana aqra'u al-Qur'ana. Okey. Itu prosesnya daripada kita ada mufradat perkataan, kita dah ada saraf, kita dah susun dia punya kesesuaian dia. Kemudian kita ada kita ada nahwu. Kita ada nahwu, step kena nahwu. Sebab kalau tak ada nahwu, nanti kalau kita katakan ana aktubu al-maqalatu, katakan dah salah. Ataupun ana aktuba al-maqalatu, tak kena. Dia kena dari sudut nahwunya ana aktubu al-maqalata. Jadi itu dia punya step dalam step yang kedua. Mana step pertama tadi dia dalam hati, kemudian kita terjemahkan apa yang kita nak sampaikan, sama ada penulisan atau percakapan. Step yang kedua ni bermula daripada pemilihan perkataan, kemudian dia kena sesuaikan dengan musarraf dia, kemudian kena tepat dengan dari sudut nahwunya. Okey. Bila selesai yang ni, barulah dianggap sebagai perkataan kita kena.
Maksudnya kataan kita betul dari sudut bahasanya. Tapi adakah cukup ataupun kita berhenti setakat itu saja? Sebenarnya dalam ilmu bahasa Arab, kita kena lihat pula selepas tu dari sudut tepat ataupun tak tepatnya apa yang kita ingin sampaikan. Kita katakan nahu kita dah kena. Nahu kita dah kena dah susunan. Memang dah ada punya fa'il, dia ada fi'il, ada fa'il, ada, kemudian dia punya mubtada ada, khabar ada, katakan ada fi'il, fa'il, ada hal, katakan memang dah dia punya kesesuaian tu kena. Tetapi selepas tu pula bila kita nak bercakap atau kita nak menulis menyampaikan sesuatu ni, dia ada step yang seterusnya, step yang ketiga, iaitu ilmu al-balaghah. Ini yang kita nak bincangkan pada petang ni secara sathi, secara ringkas lah. Sebab kalau nak secara panjang lebar tu dia panjang ceritanya, tapi secara ringkasnya kita nak ceritakan selepas step nahu kita sebut tadi, kemudian bila kita nak gunakan, kita kena lihat pula kepada ilmu al-balaghah. Apa dia ilmu balaghah ni? Ilmu balaghah ni dia ada 3 pecahan dia, bermula dengan ilmu al-ma'ani, kemudian ilmu al-bayan dan ilmu al-badi'. Al-ma'ani, al-bayan dan al-badi'. Setengahnya setengahnya sekejap, kena rotate ni. Sekejap, ada komen tak rotate lagi. Begitu. Sekejap, saya ada masalah sikit. Kita tengok. Ni masalah online, kadang-kadang kita tak perasan dia punya tu. Nampak kena Dr. Rufian, Dr. Rufian. Al-surah munasibah kif. Nastamir. Kita sebut tadi tentang setelah selesai daripada ilmu nahu, kita pergi kepada ilmu al-balaghah. Ilmu balaghah ni saya sebut kepada kamu tadi pecahan pada antum semua. Saya sebutkan tadi pecahan dia ada 3, iaitu al-bayan, kita mula dengan al-ma'ani, seterusnya al-bayan dan al-badi'. Cuma susunannya ada setengahnya, kadang-kadang dia susun dia letakkan ilmu al-bayan dulu, kemudian baru ma'ani, kemudian badi'. Tapi kalau ikut kesesuaian susunan, contoh dalam kitab Jawahirul Balaghah contohnya, dia akan letak al-ma'ani dulu, kemudian bayan dan badi'. Kenapa dia letak al-ma'ani dulu? Sebab ma'ani ni dia ada hubung kait dengan ilmu nahwu. Dia ada kait dengan ilmu nahwu. Sebab nama pun ma'ani. Ma'ani ni sebenarnya ma'ani bagi an-nahwu. Ma'na an-nahwu. Ma'ani bagi ilmu nahwu. Cumanya kalau dalam konteks pembelajaran lah, biasa kalau di sekolah, di universiti ataupun dalam pengajian kita, sebelum kita masuk kepada ilmu ma'ani itu, dia selitkan di situ ilmu pembicaraan tentang al-fasahah. Sebab dia selepas nahu dia kena fasih dulu, kemudian baru masuk ke ilmu ma'ani. Kalau yang awal-awal dulu, contohnya macam Imam Al-Jurjani, ataupun awal lagi, Imam Jurjani ni dia hidup tahun 400 lebih hijrah. Awal lagi contoh macam Al-Jahiz ataupun Ibn Mu'taz ke siapa lagi yang sebelum tu, Jahiz dia meninggal tahun 255, kemudian Ibn Mu'taz pun sekitar tu juga. Kalau mereka ni dulu dia tak ada perbincangan tentang fasahah ni. Dia fasahah ni dia letakkan oleh
Khatib Al-Qazwini tahun meninggal tahun 739 Hijrah. Dalam buku dia, tak silap saya, Al-Idah, dia letakkan sebelum masuk kepada ilmu ma'ani, kita perlu bincangkan dari sudut fasahahnya. Okey, sebab apa kena fasih? Sebab dia kata kadang-kadang kita bila kita nak buat ayat kan, kita buat ayat, kita buka kamus, kemudian apa lagi, kita tengok dari sudut sorafnya, kemudian setelah tu kita lihat dari sudut dia punya nahu dia, kita pun buat ayat, kita tulis ataupun kita cakap. Tapi walaupun perkara tu kita ambil daripada kamus, kita ambil daripada percakapan orang Arab sendiri, tapi kadang-kadang apa yang kita ingin sampaikan tu dia tak dianggap sebagai fasih. Sebab nak cerita tentang bayan ni, dia kena fasih dulu. Kita biasa dengar kan Arab ni, okey, ni fasih, ni tak fasih, ni ami, ni fasih. Jadi fasih ni dia ada perbincangan dia sendiri. Kalau antum semua dalam kelas, kita akan bincang secara detail lah. Cuma kalau secara umum ni kita sebutkan sikit contoh ni, macam ada perkataan yang kita pilih untuk letak dalam ayat, tapi perkataan itu walaupun kita ambil daripada lisanul Arab, katakan perkataan yang dalam kamus lisanul Arab Manzur kan, kitab yang besar, tapi sebenarnya perkataan tu bagi setengah ahli bahasa tidak dianggap sebagai fasih. Contohnya lah kan, dalam syair wa muqlatan wa hajiban muzajjajan wa fahiman wa mursinan musarraja. Tu syair, saya tak ingat siapa dia punya penyair dia. Ada di hujung tu ada perkataan musarraja. Kalau dilihat, sebenarnya syair ni menceritakan tentang keelokan wajah seorang perempuan lah. Okey, dia ada perkataan hujung tu musarraja. Musarraja ni kalau dilihat dari sudut perkamusannya memang ada, boleh ditasrifkan, bukan dalam kamusannya ada, tapi kalau dari sudut sorafnya perkataan tu kena musarraj, daripada sarraja yusarriju, tasrij, musarrijun, musarrajun, maknanya dia isim maf'ul daripada sarraja. Dari sudut sorafnya kena. Okey, dalam sarraja ada dalam kamus, tetapi musarraj itu sendiri tidak digunakan oleh kebanyakan orang Arab. Jadi bila dia letak ke dalam syair ni, walaupun penyair seorang yang fasih, tapi bila letakkan dalam syair perkataan musarraj ni, ahli bahasa sendiri pun keliru nak mengertikan apa yang dimaksudkan dengan perkataan musarraj. Contohnya Ibn Duraid dia kata musarraj ni, Ibn Duraid ni salah seorang ahli lughah lah. Musarraj ni dia kata berasal daripada maksudnya dalam mata pedas. Sebenarnya musarraj ni nak gambarkan sifat tentang hidung wanita yang cantik lah, macam ni hidung yang cantik. Musarraj ni kalau ikut Ibn Duraid, dia kata maksud tajam seperti mata pedang, mana hidung tu mancung lah, itu kalau ikut Ibn Duraid. Tapi Ibn Sida dia pula mengertikan musarraj tu daripada siraj, daripada lampu. Siraj tu adalah lampu, maknanya hidung itu bersinar-sinar, dia kata. Itu. Jadi dia sehingga sebab tak digunakan, orang tak ramai orang guna perkataan musarraj tu, jadi dia dianggap tidak fasih. Sebab tu ulama ulama bahasa sini pun keliru nak mengerti perkataan musarraj. Jadi musarraj ni walaupun kena di sudut tasrifnya, bila kita letak dalam syair, dalam ayat ni pun memang kena dari sudut nahunya, tetapi oleh kerana dia ghair maknu satu isti'mal, maksudnya dia tidak digunakan secara meluas oleh di kalangan orang Arab, maka dia tidak dianggap sebagai fasih. Itu antara isunya lah. Jadi dia letakkan selepas kita dah bincang tentang nahu, tentang sorah semua dalam ayat tadi, sebelum nak sampai kepada ilmu balaghah ni, kita lihat dulu dari sudut fasih atau tak fasih. Okey. Dia sebenarnya perbincangan tentang fasih tak fasih ni dia ada perbincangan panjang. Dia ada fasih dari sudut perkataan, fasih dari sudut ayat. Kalau perkataan dah kena, tapi tengok pula ayat, katakan tadi perkataan semua okey, tapi bila buat ayat, katakan macam dalam syair ara qabra wa qabru harbin makani qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Jadi syair kataan fasih lah, tapi bila susun dalam ayat walaysa qurba qabri harbin qabru, dia payah nak sebut pun tak dianggap sebagai fasih. Begitu. Okey, jadi dia ada syarat pula nak jadi fasih tadi. Okey, jadi katakan lulus semua sekali, fasih memang dah fasih. Okey, dari sudut susunan soraf dah kena, nahu dah kena,
Kemudian bila masuk ke fasih, okey, kena, memang dah fasih semua, perkataan digunakan warak, kemudian memang jelas, kalau buka kamus semua boleh ada. Okey, tepat atau tidak penggunaan tersebut, itu jadi isu yang seterusnya. Itu yang dibincangkan dalam ilmu al-ma'ani. Dalam al-ma'ani dibincangkan tentang, fokusnya tentang pengertian tentang ketepatan penggunaan ayat. Lebih kurang gitulah. Dia ada beberapa tarif, tapi saya ambil yang paling mudah yang dibincangkan tentang yang ketepatan penggunaan. Contohnya, bila kita bercakap, katakan, kita bercakap dalam bahasa Arab lah kan. Kita katakan, saya, ana imun, saya tidur. Ana imun fil baiti, saya tidur di rumah. Okey. Ayat yang orang kata ayat yang permulaan, ayat ibtidai, cukup kalau kita nak buat ayat, kita katakan ana imun fil baiti, saya tidur di rumah, dah cukup. Tak perlulah lagi bila kita nak buat ayat, katakan nak bagi hebat sikit lah ayat ni, kena ada taukid. Kita belajar taukid dalam nahwu, kita kan ada innanya, ada wallahi-nya. Lalu kita kata wallahi innani la anam fil baiti. Sedangkan kataan tu dia sebut pada, dia cuma bercakap dengan orang yang biasa, yang orang okey, tidur kat rumah, okey, tak ada masalah. Tapi kita gunakan taukid sampai 2, 3, 4 taukid, tak kena. Sebab itu disebut khabar tu cuma khabar ibtidai. Itu adalah perbincangan dalam ilmu al-ma'ani. Dia dah masuk step ilmu balaghah ni. Tadi nahwu ni kan, step ilmu balaghah. Begitu juga bila kita nak memahami Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang Allah gunakan tanpa taukid, ayat yang biasa. Ada yang Allah gunakan taukid, dia ada sebab dia, kemudian ada makna. Macam mana kita nak memahami, kita kena belajar ilmu ma'ani. Contoh lain dalam ilmu ma'ani juga, dibincangkan tentang apa? Tentang penggunaan. Kita biasa dengar dalam bahasa Arab, boleh kita gunakan dua kan. Kita boleh gunakan bila kita nak buat ayat, jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Jadi boleh guna dua-dua kan. Kita pun nak guna mana satu sebenarnya yang kita nak guna sebenarnya. Walaupun boleh dua-dua, tapi dalam nahwu dia kata okey, boleh guna. Guna jumlah ismiyah boleh, jumlah fa'liyah pun boleh. Tetapi dalam ma'ani disebut di situ, sebenarnya jumlah fa'liyah ada makna yang tersendiri, jumlah ismiyah ada makna yang tersendiri. Saya bagi contoh kepada antum semua. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, dalam ayat yang kedua, bagi yang menganggap Bismillah itu salah satu daripada surah Fatihah, kita ayat kedua lah. Bagi yang kata Fatihah ni bermula dengan Alhamdulillah, maknanya ayat yang pertama lah. Okey, yang pentingnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin ni, ayat ni adalah ayat jumlah ismiyah. Sebab apa? Dia bermula dengan isim kan. Kita belajar dalam nahwu, kalau ayat bermula dengan isim, alhamdu maknanya dia adalah jumlah ismiyah. Kalau sekiranya katakan nahmadullaha Rabbal Alamin, itu ayat jumlah fa'liyah. Okey, dalam dalam surah Fatihah ini kita gunakan jumlah Allah gunakan jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Sebabnya, okey, dicuba bila kita baca dalam kitab tafsir, mereka huraikan, ulama huraikan, jumlah ismiyah ini kaedahnya ialah merujuk kepada perkara yang sabit, perkara yang tetap. Maknanya memang alhamdu itu, segala puji itu memang tetap bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perubahan. Bukan semalam je puji, hari ni tak puji, esok baru puji, ini tak puji, ataupun sekarang dipuji, semalam esok tak puji, tak. Tapi bila sebut alhamdu menggunakan jumlah ismiyah, bermakna kita memuji Allah tu secara tetap. Memang kita kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia berbeza kalau kita katakan nahmadullaha rabbal alamin, dia jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni dia melibatkan masa. Jadi bila kita katakan nahmadullaha rabbal alamin, maknanya kita memuji itu pada waktu tu saja. Kami memuji Allah, kami sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau gunakan jumlah kita gunakan fi'il madhi, hamidanallaha rabbal alamin, maksudnya semalam saja. Jadi dia sebab tu bila gunakan jumlah ismiyah, dia lebih kuat daripada jumlah
fi'liyah, dari sudut didalah, dari sudut maknanya lah. Sebab tu kita gunakan alhamdulillah rabbil alamin. Perbincangan ni ialah perbincangan dalam ilmu al-ma'ani. Nampak dalam nahwu tadi, bila kita bincang tentang ilmu nahwu, dia boleh, kita ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Maknanya kalau kita guna jumlah ismiyah, kita guna jumlah fi'liyah, betul. Fasih, betul dan fasih. Tetapi dari sudut ketepatan, dari sudut apa yang kita nak sampaikan, memang kena dengan apa? Memang okey. Sekejap kamera sangat dan terbalik. Macam mana nak buat kalau saya letakkan begini, okey tak Najmi? Sebab saya dah rotate atas ni, tapi dia masih ni lagi. Okey, tak apalah, kita tengok yang ada lah. Okey, kita teruskan. Okey, kita bincang tadi di mana ilmu ilmu ma'ani tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, itu fungsi ilmu al-ma'ani. Maknanya bila kita nak bincangkan, bila kita nak tulis, bila kita nak memahami teks contohnya, itulah dia punya kegunaan al-ma'ani. Jadi kalau sekian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah boleh diterima dalam nahwu, fasih pun boleh diterima, tapi dari sudut penggunaan, kesesuaiannya kita kena lihat kepada ilmu ma'ani tadi. Okey. Contoh lain, apa yang dibincangkan dalam ilmu al-ma'ani juga. Contohnya macam perbincangan tentang alif lam contohnya. Ma'rifah dengan nakirah. Ini ada disentuh dalam ilmu nahwu. Ada dalam ilmu nahwu dan ada juga dibincangkan dalam ilmu al-ma'ani. Bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita buka kamus, hamdu tu maksudnya hamidah, daripada hamidah yahmadu, hamdan, pujian lah. Bila kita tengok dia masdar pada hamidah yahmadu, hamdan. Hamdu dia masdar, pujian. Bila kita letak alif lam, okey, yang kita faham biasanya bila letak alif lam dia akan bermaksud makrifah lah. Jadi mubtada ni kalau nak mula kena makrifah. Jadi alhamdu. Tapi perasan tak kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran disebutkan segala puji. Dia segala, bukan pujiannya. Dia ada perkataan segala depan tu. Dari mana terjemahan perkataan segala tu? Daripada alif lam. Sebab alif lam ni di samping dia makrifah, dia ada pengertian dia sendiri. Dia ada lil jins ataupun ada lil ahdiyah. Dia dua tu. Kemudian lil jins pula dia ada maknanya. Antara makna bagi lil jins tu ialah maknanya al-istighraq. Al-istighraq ni maksudnya dia semua sekali, keseluruhannya. Sebab tu bila dia terjemahkan dia jadi segala. Sebab apa? Sebab ada alif lam tu alif lam al-istighraq. Okey. Jadi itu adalah perbincangan dalam ilmu al-ma'ani juga. Okey, seterusnya dalam ilmu ma'ani juga kita tengok contoh-contoh dalam Al-Quran. Contohnya lagi dalam surah Fatihah. Kita tak pergi jauh, kita pergi dalam surah Fatihah. Dalam ilmu ma'ani juga dibincangkan, dilihat dari sudut takdim takhir. Takdim takhir. Dalam nahwu ada takdim takhir. Dalam nahwu ni dia senang je kita baca katakan mubtada dia kena duduk di depan, khabar duduk belakang kan? Gitu. Mubtada lu baru khabar kan? Seterusnya kalau sekiranya kita nak letak khabar di depan, okey, khabar syibhu jumlah, mubtada dia nakirah, okey? Jadi pada waktu tu wajib kena letak khabar dulu baru mubtada. Sebab apa? Mubtada nakirah, khabar syibhu jumlah. Okey. Kemudian dalam jumlah fi'liyah katakan kita kena letak apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Tu dia punya susunan dia. Contohnya kan aqra'u al-Qur'ana. Aqra'u al-Qur'ana. Dia fi'il, fa'il, kemudian fa'il itu mustatirah, al-Qur'ana maf'ulun bihi duduk di belakang. Okey.
dalam al-ma'ani kita boleh sebenarnya dalam nahwu pun disebut boleh, kita boleh letakkan maf'ul yang di belakang tu di depan, tapi dengan tujuan tertentu. Contohnya macam dalam surah Fatihah bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kaf itu iyyaka itu kita tak payah detail lah dia punya i'rab dia, kaful khitab iya semua tu kan. Iyyaka tu adalah maf'ulun bihi di sini. Jadi kita letakkan maf'ulun bihi dulu, kemudian baru na'budu. Na'budu fi'il dengan fa'il. Kalau kita baca secara terjemahan kita sendirian tanpa bantuan daripada daripada ilmu ma'ani tadi, daripada bahasan ulama dalam kitab tafsir, kitab terjemahan, kita akan terjemah dengan mudahlah. Engkau iyyaka tu engkau, na'budu kami sembah, engkau kami sembah. Tetapi kalau kita buka dalam terjemahan Al-Quran dia sebut hanyalah engkau yang kami sembah. Okey, dari mana perkataan hanyalah engkau yang kami sembah tu? Sebenarnya bila kita takdimkan dia punya maf'ulun bihi, dia akan jadi takhsis. Okey, dia akan jadi takhsis. Benda ni disentuh dua kali dalam ma'ani, sama dalam bab takdim atau takhir dan dalam bab al-qasru. Al-qasru dalam innama kan. Okey, dalam al-qasru pun disentuh tentang takdim takhir ni. Dalam bab takdim takhir dalam ahwalul musnad ilaihi dan ma'ani pun disentuh tentang perkara tersebut. Bila kita letak di depan, dia akan memberi perkataan, memberi maksud yang taukid, menguatkan. Sebab tu kita bila kita baca, tengok dalam terjemahan dia sebut hanya engkau lah yang kami sembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Sebab apa? Sebab dia takdimkan dia punya maf'ulun bihi, duduk di depan fi'il dan fa'ilnya. Okey, itu ilmu ma'ani, itu antara fungsi ilmu al-ma'ani. Okey, dalam percakapan seharian kita banyak lagi sebenarnya boleh yang nak disebut tentang ilmu ma'ani ni. Contohnya kalau kita belajar dalam bab al-khabar dengan insya', dalam bab al-insya' dia ada insya' at-talabi, contoh dalam bab al-amar contohnya kan, al-amar ni kalau kita gunakan, okey, kalau kita al-amar kita gunakan fa'il amar. Bila kita gunakan fa'il amar, kita ingatkan bahawa ada bila baca fa'il amar je, amar maksudnya suruh je. Dia tak semestinya. Dalam ma'ani dia dibincangkan. Bila kita gunakan fa'il amar, so dalam percakapan penulisan kita ataupun kita baca teks ke, bila ada fa'il amar, dia tidak semesti bermaksud amar suruhan. Tidak semesti bermaksud amar itu wajib, fardu dan sebagainya. Dia ada perbahasan dia kan. Cara mudahnya kalau kita biasa dengar kita kecil dulu, mak ayah kita sebut apa kalau kita marah, kalau mak ayah kita marah kata kan, mandi mandi hujan kan. Saya tak pastilah anak-anak zaman sekarang ada mandi hujan tak, tapi kalau kami kecil-kecil kampung tu suka mandi air hujan. Jadi mak ayah ni marah, mandi air hujan, so takut nanti demam nanti kan. Dah marah tak reti cakap mandi. Tu bukan mandi tu fa'il amar, tapi dia bukan maksud suruh amar suruh kan. Tapi dia bermaksud lain. Dia sebenarnya nak marah, dia nak larang, nahi, tetapi dia menggunakan fa'il amar. Okey. Itu ada juga dalam pembincangan dalam ilmu al-ma'ani. Okey. Jadi ilmu ma'ani ni dia, kalau kesimpulannya boleh kita katakan ilmu ma'ani ni perbincangannya ialah tentang apa? Tentang ketepatan penggunaan, ataupun kita nak memahami konteks ayat. Kalau kita baca, kita nak fahami apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut, perlu belajar ilmu al-ma'ani. Jadi kalau kita nak faham Al-Quran, nak faham Al-Quran, kita kena faham al-ma'ani. Kena faham al-ma'ani. Sebab kalau tak faham al-ma'ani, untuk kita faham secara Al-Quran tu secara tepat tu, dia bermasalah lah. Cuma sekarang ni sebab ada Quran terjemahan, mungkinlah kita boleh faham situ. Tapi yalah, kalau baca Quran terjemahan pun kita baca sekadar apa yang telah diterjemahkan lah. Tapi untuk menghayatinya, untuk menghayati dengan baik, kita kena faham ilmu al-ma'ani. Seterusnya dalam kita selesai ilmu ma'ani, maknanya tepat dah, penggunaan tu tepat. Okey, sekarang ni dalam konteks penyampaian, contohnya kita nak mempelbagaikan, nak mempelbagaikan penyampaian kita. Bukan sekadar nak menggunakan ayat yang biasa kita dengar, tapi kita nak mempelbagaikan. Step yang ni ada dalam ilmu al-bayan. Okey.
dalam ilmu bayan. Ilmu bayan ni kalau pecahan besar dia ada tashbih, dia ada majaz, dia ada kinayah lah. Itu yang kalau antum semua dah belajar sebelum ni, itu 3 pecahan besar dia. Kemudian ada pecahan-pecahan yang lain. Dalam tashbih tu ada dia punya pecahan-pecahan dia, kemudian istiarah pun, dalam majaz pun ada pecahan-pecahan dia, begitu yang kinayah. Okey. Yang biasa kita dengar, yang contoh yang saya beri kepada antum semua tadi, yang dalam tajuk tu, hamiha, haramiha, ataupun kalau dalam bahasa Melayu ada perumpamaan antara harapkan pagar, pagar makan padi, ataupun ada orang kata harapkan pegar, pegar makan padi kan. Itu yang saya sebut dalam contoh yang saya tulis tadi, mana satu sebenarnya makan padi antara pagar dengan pegar. Jadi kita bincang yang tu. Kita tengok dulu tentang ilmu al-bayan, apa mungkin bincang dengan bayan yang dibincangkan dalam ilmu al-bayan. Seperti yang saya sebut pada kamu, pada antum semua awal tadi, ilmu bayan ni sebenarnya kita nak mempelbagaikan kita punya ayat tu, bukan kita nak sebut apa nama ni secara biasa, tapi kita nak up sikit, kita nak bagi nampak dia punya bunga-bunga dia, kata bombastiknya sikit kan. Kita gunakan perumpamaan, masal kan. Itu adalah apa yang dibincangkan dalam ilmu al-bayan. Kalau masuk kelas, saya rasa kalau kita masa di sekolah dulu ataupun masa di universiti, biasa disebut tentang apa, al-asadu amam al-fasli kan. Itu contoh yang memang masyhur lah sejak zaman dulu sampai sekarang. Dia macam daraba Zaidun Amran kalau dalam nahu, itulah contohnya daraba Zaidun Amran kan. Tapi kalau dalam balaghah pula biasanya itulah ra'aitul asada, okey, yakhtubu alal mimbari contohnya kan. Saya nampak seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Okey. Kalau kita gunakan ayat yang biasa, maknanya daripada step yang awal tadi, kita akan sebut imam itu sedang memberi khutbah di atas mimbar. Al-imamu yakhtubu alal mimbari. Okey, dari sudut sorof, dari sudut mu'jam nahu, dari sudut nahu, semua kena dah tu. Nahu di susunan pun kena al-imamu yakhtubu alal mimbari kan. Ataupun dari sudut fasihnya memang tepat dah. Dari sudut ma'ani pun, ilmu ma'ani betul, kena. Okey, sekarang kita nak nak menggunakan ayat yang laras, ayat yang agak tinggi sikit. Kita sebutlah di situ sebab imam tu nampaknya sedang tengah bersemangat memberi khutbah, kata kan. Kemudian semangat dan berani dalam memberi khutbah, kita tukar dia jadi al-asadu. Sebab apa kita kata al-asadu? Sebab keberanian singa itu, keberanian imam tadi seperti seekor singa. Kemudian kenyaringan suara dia ketika bercakap seperti seekor singa. Berani dalam menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan seperti seekor singa. Jadi kita tak sebut lagi al-imam. Kita tak sebut lagi al-imam yakhtubu al-mimbari. Saya nampak ataupun imam tu sedang berkhutbah atas mimbar. Kita sebut singa. Nampak singa itu sedang mengaum, ataupun singa itu sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Nampak dia punya, kita nak tukarkan ayat tadi. Dari sudut nahu dah clear semua tadi kan, dari sudut ma'ani dah clear. Cuma dari sudut apa, sekarang kita nak perubahan, nampak supaya nampak orang kata orang Arab, kalau orang Arab sebut musaqaf sikit lah kan, nampak gaya sikit lah bercakap kan. Okey, kita katakan begitu. So singa sedang memberi khutbah di atas mimbar. Okey, ini sebenarnya dalam kita belajar dalam ilmu ma'ani, ini disebut sebagai isti'arah. Dia bermula dari tashbih tadi kan. Kalau yang pernah belajar, dia akan mula dari tashbih. Kita tashbihkan imam itu seperti seekor singa dari sudut keberaniannya, dan dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Maknanya al-imamu kal asadi fi syaja'atihi wa huwa yakhtubu 'alal mimbar. Imam itu dari sudut beraniannya, imam itu berani seperti seekor singa dan dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Okey, itu ayat bermula dengan tashbih lah. Kalau dalam ilmu bayan ni dia bermula dengan tashbih kan. Dan bila kita buang dia punya perumpamaan dia tadi, imam tu kita buang, kita kekalkan al-asadu saja terus, maknanya al-asadu yakhtubu 'alal mimbari, tu dia jadi isti'arah. Okey, itu yang kita sebut sebagai ilmu al-bayan. Jadi perumpamaan, apa lagi, kata bidalan semua tu kan,
Itu kita masukkan di bawah ilmu al-bayan. Dalam ilmu bayan ni dia, kalau dalam isti'arah tamthiliyah contohnya, banyak diambil daripada masal kan, masal kemudian diletak dalam ayat. Okey. Kalau nak senang tengok tu yang saya beri contoh tadi, ilmu bayan ni macam ayat kita sebut antara harapkan pagar makan padi. Okey, harapkan pagar makan padi, ataupun dalam bahasa Arab kita boleh terjemah dengan dua cara, sama ada kita gunakan hamiha haramiha, ataupun boleh juga kita gunakan hadis, kan, wa idza tumina khana, ayatul munafiqin thalath, antaranya wa idza tumina khana, bila diberi kepercayaan dia khianat. Okey, macam mana tu nak dia boleh jadi dalam bayan tu? Okey, bila kita nak sebut kan, kita sebenarnya kalau kita nak buat ayat yang biasa, kita boleh kata dia ni tak boleh dipercayai orang dia. Dia ni tak boleh dipercayai orang dia. Kalau berjanji, kalau diberi amanah, dia akan khianat kan. Dia ni memang tak boleh dipercayai orang dia. Okey, kita tak nak sebut macam tu, kita tukar kepada gaya bahasa yang lain. Sebab kita kata tadi ilmu bayan ni dia mempelbagaikan gaya bahasa. Dia ni harapkan pagar makan padi lah. Macam tu kan. Bila kita sebut harapkan pagar makan padi, kita dah faham maksudnya dia ni memang orang yang tak boleh dipercayai. Okey, nampak kan? Itu dalam ilmu bayan tu. Harapkan dia ni memang tak boleh percaya lah. Harapkan pagar makan padi. Kita tak nak guna perkataan yang biasa, maksud yang biasa, ayat yang biasa. Kalau dia ni memang tak boleh dipercayai kan. Okey, kita gunakan harapkan pagar makan padi. Harapkan sokong berbah, itu dia punya lengkap bagi sambungan bagi perumpamaan tadi kan. Jadi dalam bahasa Arab disebut hamiha haramiha, yang menjaganya, yang diharap menjaganya, dia lah rupanya yang mencurinya. Itu dia punya perumpamaan dalam bahasa Arab. Saya tanya pada Prof Azman ni, saya sendiri pun tak ingat dia punya maksud dalam bahasa Arab. Tapi Prof Azman kata, Prof Azman UiTM, saya sebutlah nama sebab dia yang ni kan, jadi bila untuk guru ni kena sebut nama, bagi berkat sikit kita belajar. Prof Azman UiTM Terengganu. Hamiha haramiha, dia ada cerita senang di sebalik itu. Diceritakan dahulu di sebalik hamiha haramiha ni, orang yang diharapkan dia yang mencuri rupanya memang tak boleh harap lah kalau gitu. Ceritanya pada zaman Osmaniyah dulu, di cerita-cerita kat Iraq lah. Saya dulu belajar kat Iraq. Dia cerita kat Iraq zaman lama dah. Zaman dulu punya cerita. Allah alam betul atau tidak, tapi diceritakan begitulah. Jadi ada dua orang daripada Turki, masa zaman Osmaniyah ni. Turki ni, Osmaniyah maksudnya daripada Turki lah. Jadi orang ni daripada kerajaan Osmaniyah, ada dua orang. Dia nak pergi ziarah apa? Dia nak pergi ziarah maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani ni maqam dia, ataupun dia punya maqam dia di Baghdad. Jadi dia daripada Turki ni, dia pergi ke Mosul, kemudian dia turun ke Tikrit, kemudian baru sampai ke Baghdad lah. Di tengah jalan tu, dia kena curi. Barang dia kena curi dengan, ada orang curi barang dia orang. Jadi bila curi barang, dua orang ni tadi, mereka menjadi masalah lah sebab barang dah tak ada, bekalan semua tak ada. Kemudian dia orang mengadu pada polis, jadi polis tangkap orang mencuri. Dapatlah orang mencuri ni, tangkap. Jadi bawa lah kepada qadi, kepada hakim, orang yang curi ni tadi. Dia kata hakim bagi tahu, lebih kurang begitulah cerita dia. Sebab ni cerita di atas cerita. Jadi lebih kurang cerita ni begitulah. Jadi hakim nanti bagi tahu dekat pencuri ni, kalau sekiranya kamu pulangkan balik barang yang kamu curi daripada dua orang ni tadi, aku akan lepaskan kamu. Jadi pencuri ni kata apa? Dia kata, macam mana aku nak serahkan barang? Kaifa nurajja' hadhil bidha'? Hakim tanya, kenapa? Barang yang aku curi daripada orang tadi, polis yang tangkap aku tu dah ambil dah. Syurtah yang tangkap kami tu, dia yang curi barang. Hakim kata, hadha sahih. Dia kata, hamiha haramiha, mana orang yang sepatutnya menjaga dia, rupanya dia lah pencuri yang sebenar. Okey, itu yang dikatakan asal cerita lah. Wallahu alam, saya pun tak tahu, tapi asal pada hamiha haramiha. Dia terkenal hamiha haramiha ni,
Kalau kamu tengok dalam mana-mana negara memang terkenal dengan masalah tadi, sehingga kan ada filem pun, ada musalsal tentang Hamiyah, Ramiyah. Cuma cerita yang tadi tu cerita khas di Iraq lah. Okey, ataupun dalam bahasa Arab, kalau kita nak gunakan apa nama tadi, harakkan pagar makan padi, ada terjemahan yang kedua boleh kita guna. Kalau tadi dalam yang kedua kita boleh gunakan apa? Gunakan kinayah. Kinayah ni kalau antum belajar, dia kita boleh gunakan kinayah ni, kita gunakan, contohnya kita gunakan satu ayat, tapi kita nak ayat tu sebenarnya nak memaksudkan kepada orang yang tadi. Contohnya bila kita sebut kat seorang yang tak boleh dipercayai, kita katakan kat dia kan, macam orang yang kanat tadi, kita sebut ke dia ayatul munafiqin salas, dan antaranya itu wa idza tumina khana, bila sekiranya dia beri amanah dia akan khianat. Kita sindir dia sebenarnya, kita sindir dia, itu kinayah. Okey, itu pun boleh membawa erti kepada apa tadi, bererti kepada harakkan pagar makan padi. Okey, itu dalam ilmu bayan. Sebenarnya panjang lagi perbahasan tentang ilmu bayan ni. Dalam isti'arah saja, dalam majaz saja ada pecahan bermacam-macam. Ada tajuk isti'arahnya. Kalau nak faham Quran memang kena faham ilmu bayan. Sebab antara idea awal kenapa Al-Jurjani dia susun ilmu balaghah ni, antara idea awalnya sebab dia nak memahamkan orang ajar macam kita ni tentang tafsiran Al-Quran secara tepat. Sebab Al-Quran ni dia ada kadang-kadang kita memerlukan kepada pemahaman yang bersifat tadilah. Sebab ayat tu kadang-kadang dia ada ada makna yang perlu difahami di sebaliknya kan. Contohnya macam inni arani a'siru khamra kan, kita belajar dalam majaz mursal, inni arani a'siru khamra, sungguhnya aku nampak dalam mimpi itu aku sedang memerah atau memetik arak. A'siru khamra, memerah arak. Sedangkan yang diperah ni bukannya arak, yang diperah ialah buah anggur. Lepas perah anggur tu barulah bila peram baru jadi arak. Tapi disebut situ inni arani a'siru khamra dalam Quran kan. Ataupun kalau dalam ayat kita biasa, ini yang biasa contoh masa kat sekolah dulu, kita masak nasi kan. Kita sebenarnya yang masak tu bukan nasi, yang kita masak ialah beras. Selepas beras tu masak baru dia jadi nasi. Itu perbahasan dalam majaz mursal. Itu dalam ilmu bayan. Jadi kalau macam kita hari-hari kita dah mengadap, memang kita makan, kita dah guna perkataan masak nasi tu masak nasi, tak ada masalah lah kan. Tapi kalau orang bukan orang Malaysia, bukan orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, dia menggunakan kamus untuk memahami bahasa Melayu, kita bagi tahu dia suruh masak nasi, John, tolong masak nasi, kita cakap bahasa Melayu kat dia kan, sebab nak dia belajar bahasa Melayu. Kita pun bagi arahan dalam bahasa Melayu. Kita kata tolong masak nasi, nanti dia buka kamus, masak nasi. Macam mana nak masak nasi? Goreng ke nasi? Betulan pula kita bagi dia beras kan. Oh, masak nasi ni kita masak beras. Masak beras sebenarnya, beras tu akan jadi nasi. Tapi sebab kita orang Melayu, jadi orang kita bahasa kita begitu, tak ada masalah lah. Dia sama dengan inni arani a'siru khamra. Harap boleh faham lah. Okey, itu perbahasan dalam ilmu al-bayan. Ilmu bayan ni memang perbahasan yang panjang. Kalau kita belajar kat sekolah dulu, saya rasa setengah orang dia faham balaghah ni ingatkan ilmu bayan je. Sebab itulah yang nampak dari sudut perbincangan yang biasa dibincangkan. Sedangkan saya guna tangan kanan sebab dia dalam live ni dia nampak tangan kiri, dia guna tangan kanan tu. Nanti kata tangan kiri pula. Okey, dalam balaghah ni kadang-kadang setengah orang kita ni masa belajar kat sekolah dulu, itulah kita nampak, kita ingatkan ilmu balaghah ni bayan saja. Sebenarnya bukan, dia start daripada ilmu ma'ani, kemudian baru ilmu al-bayan. Okey, selepas selesai al-bayan kita dah dari sudut ayat dah elok tepat penggunaan dari sudut ma'aninya. Kemudian kita pelbagaikan kaedah penyampaian melalui ilmu bayan. Kemudian yang ketiga dalam ilmu balaghah ialah al-badi'. Al-badi' ni fungsi dia mengelokkan kita punya apa tadi? Kita punya fizikal ayat tadi. Fizikal ayat tu. Okey, sebab tu dalam badi' ni kalau kita tengok dia punya perbahasan dia,
Contohnya macam apa nama ni, contohnya macam tajuk apa at-tabnin, contohnya kan, contoh macam al-jinas, kalau dalam ilmu badi' lah. Ilmu badi' ni dia nak mengelokkan. Contohnya kalau tengok dalam surah al-ikhlas, setengah orang, setengah ulama dia berpendapat kita boleh ertikan dengan nama as-sajak di situ. As-sajak ni salah satu daripada ilmu badi' lah. Okey, tengok surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kalau tengok ujung tu semua dal. Itu dalam ilmu al-badi' disebut as-sajak. Kalau kita buka kitab al-maqamat contohnya, kita tengok contoh dalam al-maqamat, Badi'ul Zaman al-Hamadani, dan memang dalam tu dia punya memang disusun perkataan menggunakan kaedah sajak. Jadi dia punya susunan huruf ujung tu cantik je. Bila dia susun cantik tu, jadi bila baca, memang dia punya cantik lah dia punya susunan ayat tu, dia punya ujung dia sama, kata kan, gitu kan. Itu antara dalam badi' lah. Ada lagi perbahasan yang lain, contoh macam husnul ta'lil, ada ta'kidul madah bima yushbihadzam dan sebagainya. Okey, cumanya badi' ni bagi kita ya ghairi natiqina biha, bahasa Arab, bagi kita yang tak bertutur bahasa Arab ni kadang-kadang kita tak fokus sangat lah. Sebab kita biasanya kita duduk dengan nahu, kemudian kita bincang tentang ma'ani, kemudian tambayan lah, habis tinggi pembayan. Badi' ni biasanya bagi kita lah, orang yang bukan penutur jati bahasa Arab, mungkin agak agak susah sikit lah tentang al-badi' ni. Okey, itu tiga komponen yang ada dalam ilmu al-balaghah. Jadi itu menjawab kepada tajuk yang pertama tadi lah. Maknanya tajuk kita sebenarnya kisah balaghah 1.0 tu, kita sebenarnya nak cerita tentang ilmu al-balaghah. Jadi ilmu balaghah ni seperti yang saya sebut pada antum semua tadi, pada sidang pendengar sekalian, bila kita sebut ilmu al-balaghah, maknanya ilmu balaghah ni kita pelajari selepas ilmu nahwu lah. Bagi ilmu nahwu kita dah selesai tadi, selesai sorofnya, kita selesai daripada segi mu'jam, pemilihan perkataan dan sebagainya. Kita susun dalam nahwu kena, kemudian kita kena tengok fasahah dan fasih, kemudian dari sudut ma'ani, jadi pemilihan dah tepat. Bila kita bercakap dengan orang, tu saya lupa nak sebut dia, antara apa nama ni, syarat yang penting dalam balaghah ni, dia kena sesuai al-muqtada al-hal, kena sesuai dengan orang yang mendengar. Tinggi aras bahasa macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak sesuaikan dengan orang yang mendengar, maka ianya tidak dianggap sebagai baligh. Baligh ni maksud orang yang ada balaghah lah. Contohnya kita memang hebat dari sudut susunan bahasa kita, dengan nahwunya kena, kemudian balaghah dengan ma'ani, dengan bayannya kena, tapi kita bertutur di hadapan pelajar darjah 6 di sekolah agama yang mana mereka ni tak cakap Arab pun, tapi kita gunakan perkataan ayat yang seperti itu tak dianggap sebagai balaghah. Sebab apa? Tak kena dengan orang yang kita bertutur, orang kita bercakap dengan dia. Jadi balaghah ni, di samping semua tadi, antara perkara yang pentingnya ialah apa? Kena dengan khalayak, kena dengan orang yang kita bercakap dengan dia, kita kena sesuai. Okey, kita berbalik kepada dah selesai yang tajuk balaghah tadi, kemudian kita pergi kepada contoh tadi. Saya dah hurai sedikit sebanyak tadi tentang apa yang maksudkan dengan hamiha, haramiha, dengan harapkan pagar makan padi. Okey, cumanya timbul persoalan situ. Saya rasa tak ada apa pun, dia bukan persoalan yang besar pun, sebab dibincangkan sebelum ni antara pagar dengan pegar, kan? Pagar makan padi ke ataupun pegar makan padi. Okey. Kalau dalam konteks perbincangan kita di Malaysia ni, sebenarnya kalau kita rujuk pada DBP kata yang dah digunakan ialah pagar makan padi lah. Cuma kalau ada nak kata pegar makan padi, mana dia kena cari satu bukti, ataupun kena cari satu asas yang lain lah, sebab memang kegunaannya begitu. Itu yang dibincangkan juga oleh Datuk Rahman Syari, dari artikel saya tak ingat dalam surat khabar mana ataupun dalam di mana, tapi Datuk Rahman Syari dia bincangkan tentang tu. Dia kata memang dah kita warisi turun-temurun dulu,
pagar harakan pagar makan padi. Dan kalau dilihat juga, okey, dalam DBP pun begitu kalau dilihat juga sebenarnya dia ada sambungan dia, harakan pagar makan padi, harakan sokong membawa rebah. Jadi sokong dengan pagar ni lebih kena, dia punya ada kaitan. Kalau burung pegar ni dia macam orang kata apa, tak kena dengan pagar ni kan. Kemudian jadi gitulah, maknanya kalau dari sudut bahasa Melayunya yang biasa kita gunakan itu, wallahualam lah, saya pun bukan pakar, bukan bidang saya dalam bahasa Melayu, cumanya yang digunakan pakai pagar harakan pagar makan padi, begitu. Tapi dalam bahasa Arab saya sebut pada antum semua tadi, boleh kita guna dua-dua lah. Cumanya kalau kita nak bincang dari sudut istiarahnya, dia panjang sikit lah kan perbincangan tu. Mungkin saya rasa pagar lebih kuat dari sudut bahasa Arab lah. Kalau kita nak terjemahkan dari sudut bahasa Arabnya, pagar itu lebih orang kata apa, lebih kena lah dengan perumpamaan tu daripada burung. Sebab ni dia memang dalam kalau kita sentuh dari sudut istiarah ni dia ayat tu ada dua makna. Okey, macam tadi pagar makan padi. Okey, dia ada dua makna. Sama ada makna yang pertama memang pagar tu makan padi. Makna yang kedua, orang yang kita amanahkan, yang kita umpamakan seperti pagar dia makan padi. Maknanya dia khianat kan. Dia ada dua makna. Dan dalam istiarah, kalau bahasa Arab ni, saya nak bincang dalam bahasa Arab, yang pertama tadi dia dua makna kan. Makna yang pagar makan padi itu memang tak boleh diterima langsung. Mana logik akalnya memang dia tak boleh, dia memang tak kena. Dia memang tak boleh. Jadi itu dianggap sebagai istiarah. Tapi sekiranya kalau pegar memang boleh, burung pegar ni dia memang boleh makan padi. Burung gerian boleh makan padi. Jadi makna yang pertama pun boleh, makna yang kedua pun boleh. Kita nak makna yang kedua kan kalau dalam konteks perumpamaan ni tadi. Okey. Jadi dari sudut istiarah dia tak boleh terima, sebab istiarah ni dia nak makna yang pertama tu memang tak logik. Tapi sebab tu kita nak makna yang kedua. Okey. Dalam ni tadi kalau kita sebut burung pegar makan padi, okey. Memang boleh, burung boleh makan padi. Jadi kalau kita nak gunakan pegar tu, kalau dalam konteks ini saya sebut dalam konteks sebenarnya balarah dia lah, dalam bayan. Kalau pegar ni mungkin kita boleh masukkan dalam bab kinayah lah kot. Sebab kalau kinayah ni dia ada dua makna, satu ayat ada dua makna. Makna yang pertama yang zahir tu boleh diterima, tapi kita tak masukkan yang tu, kita masukkan yang kedua, itu makna yang tersirat di sebalik dia. Kalau kinayah, dua-dua makna boleh guna, tapi kita nak makna yang kedua. Kalau sekiranya dalam istiarah kita nak makna yang kedua, tapi makna yang pertama yang zahir tu tak boleh nak diterima. Itu dalam istiarah lah. Kalau nak saya mempanjang tentang istiarah dengan kinayah ni, kena datang kuis lah. Bagi bagi ustaz-ustazah ni yang mana dah habis kuis tu, mari sambung master pula, kita bincang tentang istiarah dengan kinayah. Bagi yang belum masuk kuis, jom kita masuk kuis, kita pergi bincang tentang kinayah dan istiarah, insyaAllah. Okey, saya rasa cukup setakat dulu bagi petang ni, sebab tajuk ni panjang, tapi untuk pengenalan, sebab tu kita sebut kisah balarah 1.0 tu. Jadi kita cuma sebagai pendahuluan, mukaddimah. Bagi yang dah belajar dengan saya dulu, bagi ni ada Ustazah Nuriza, siapa lagi ni, yang dah belajar dulu mungkin sebagai ulangan lah. Bagi yang belum, kita akan jumpa, kita akan bincang nanti, insyaAllah. Okey, setakat tu dulu. Harapnya apa yang dibincangkan hari ni ada manfaatnya bagi kita semua. Yang salah dan silap tu dari saya sendiri, yang baik tu daripada Allah SWT. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.